Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Okay, terima kasih Aslam. Okey, jadi saya akan serahkan kepada Zahira untuk memulakan perkongsiannya pada malam ini. Silakan Zahira. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada Din sebagai selaku MC kita tadi, dan terima kasih juga kepada semua yang hadir untuk malam ni. InsyaAllah pada malam ni, malam yang indah, saya akan berkongsikan tentang cara nak menggunakan Canva. Sekejap sementara tu saya nak share screen. Alamak. Sekejap. Nampak ke? Asal takut tak nampak. Hello. Nampak. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Alright, sekejap sebelum tu saya nak minta izin untuk tutup kamera boleh? Sebab takutlah dia lag ke apa-apa. Okey. Sila. Alright, terima kasih. Baiklah, pada malam ni insyaAllah saya akan kongsikan tentang Canva for Education, iaitu satu sharing yang bawah JK Kalkiso. Okey, nama pun Canva for Education kan. So, saya nak fokuskan Canva ni untuk kita sebagai seorang pelajar sebab semua adalah pelajar kan. So, saya nak fokuskan kepada for education. Actually ada je Canva biasa dengan Canva Pro, tapi untuk kita pada malam ni adalah Canva Education. Dan pada malam ni saya akan share, bukanlah macam nak bagi ceramah ke ataupun talk apa-apa, tapi lebih kepada perkongsian. Dan kalau ada siapa yang nak tanya soalan ke ataupun nak berkongsi juga apa yang korang anda semua tahu pasal Canva, boleh je interrupt Zahira nanti, okay? So pada malam ni insyaAllah saya akan macam share cara nak gunakan Canva dan juga mungkin beberapa trik yang boleh semua gunakan. Okay. Sebelum tu mungkin ramai je yang dah tahu Canva tu apa actually, dan mungkin juga ada segelintir yang daripada kita ataupun siapa-siapa je lah kan, tak tahu pun sebenarnya adanya Canva ni ataupun tak tahu pun kewujudan Canva apa. So Canva tu benda, macam tak tahu kan Canva tu benda. So Canva ni actually dia satu platform, bukanlah platform, dia macam lebih kepada satu tempat di mana kita nak design sesuatu benda. Macam tak semestinya dia terhad kepada nak buat poster sekadar poster je. Dia boleh jadi kita nak buat design untuk resume, nak buat untuk YouTube, kita punya YouTube punya cover tu ke, ataupun macam-macam boleh dibuat kat dalam Canva ni. Dan Canva juga tak semestinya hanya boleh dibuka di laptop ataupun di komputer. Kita boleh juga buka Canva ni kat phone dan juga tablet ataupun iPad ke apa-apa. So Canva ni macam boleh buka kat mana-mana je lah. Okay, seterusnya. Okay, Canva kan saya cakap tadi boleh buka kat laptop kan. Tapi tak semestinya kalau kita buka kat laptop tu kita buka kat web je. Kita boleh juga, kita boleh download Canva ni untuk digunakan di desktop, di dalam komputer kita terus. So macam ataupun kalau kat phone macam kita boleh download Canva ni kat App Store. So ini link untuk download Canva for Windows dengan Mac. Kalau nanti akan ada orang akan sharekan link tu kat chat nanti. Okay. Kalau kan tadi Canva kan boleh buka kat komputer, boleh buka kat phone, semua tu kan. Tapi macam certain orang macam jenis yang suka buat design ni kan, macam like apa-apa je dia nak buat design kan. Dia rasa macam kalau bosan je dia nak buat poster ke, nak buat apa-apa je lah kan. So boleh download
benda ni. So nanti kalau kat mana-mana je, tak kisahlah awak tengah makan sekalipun, kalau awak dalam train ke, dalam apa ke, boleh buat Canva ni. So boleh buat di mana-mana saja. Okay, Canva ni dia ada banyak tau. Dia ada boleh buat untuk Instagram story, boleh buat poster, boleh buat sijil, boleh buat newsletter, buat proposal, semua boleh buat kat dalam ni. So macam banyak lah. So nanti kalau nanti ini just teori je, nanti Zaira akan tunjuk cara buka Canva tu semua benda lah. So nanti kita akan nampak lah semua benda tu, semua benda ni. So itulah, Canva ni banyak lah boleh digunakan tak apa-apa saja. Okay, mungkin bagi orang yang dah selalu buat, dah selalu buka Canva ni, dia akan dah rasa dah biasa dah nampak benda Allah ni kan. Benda nampak lah apa yang dinampak di sekarang kat skrin ni kan. So kalau siapa yang dah biasa tu, dia dah tahulah apa-apa benda ni kan. Tapi mungkin dia dah biasa tengok, tapi dia tak tahu pun nama-nama benda nama-nama tools yang ada kat dalam ni. Jadi insyaAllah saya akan tunjuk satu-satu. Yang pertama, nama dia menu bar. Menu bar ni kalau kita perasan yang paling atas, ni. So macam ni kan, kalau kita buka kat desktop terus, dia akan jadi macam ni tau. Kalau kita buka kat web, dia tak jalan macam ni. Tapi ni kalau contoh kalau buka kat desktop terus. So nanti dia akan bagi nama kita punya design ni. Lepas tu nanti kita akan nampak dia biru ni kan. Kalau biru ni nama dia menu bar. Menu bar ni dia paling atas sekali. Dia yang biru ni, kalau kita nampak dia yang biru tu, itulah menu bar. Menu bar ni kita boleh undo, boleh redo, boleh resize, boleh share, publish, semua tu. Dia macam banyak benda lah boleh buat kat sini kan. Kat sini kalau kita tekan lagi, kalau button 3 ni, button 3 bertindih ni, dia ada banyak lagi. Dia akan tunjuk lah lagi apa benda yang kita boleh buat. So contoh macam saya tunjuk sekarang ni, gambar dia ni. Contoh macam ni, waktu tu saya dengan Yamin buat sijil. Kan kalau nampak kat sini ada gambar Yamin kan kat sini kan. Maksudnya saya share. Sebab saya share link tu kat Yamin. So Yamin boleh buka dan dia boleh edit sekali. So Canva ni kita boleh edit ramai-ramai. Kita boleh edit lah macam kalau nak contoh kalau JK tekan, technical nak buat poster. Lepas tu tak semestinya Iqbal seorang je yang boleh buat. Iqbal boleh share link yang poster ni kepada ahli JK yang lain. So kita boleh buat ramai-ramai. So tak adalah kita buat design ni seorang-seorang je, kita stress seorang-seorang. So kita boleh pening bersama-sama insyaAllah. Okay, yang seterusnya toolbar. Toolbar ni kalau kita perasan yang putih kat bawah biru ni kan, atas ni kan menu bar kan. So yang putih bawah biru tu nama dia adalah toolbar. Toolbar ni kita gunakan untuk kita customize format design kita tu lah. Contoh macam dalam gambar ni kan, Zaira tambah teks, tambah perkataan kan. So dia akan keluar macam ni. Macam tadi kalau kita perasan yang pada awal-awalnya dia kosong kan, sebab Zaira tak buat apa-apa. Tapi kalau dah tambah something, tambah elemen ke, tambah teks ke apa-apa, dia akan keluar macam ni. So nanti kita tulislah apa-apa kan, perkataan kat sini, nanti kita boleh edit font dia, kita boleh edit dia punya size dan juga warna font yang boleh kita ikut suka cita kita lah, suka cita cita rasa kita. So boleh tambah shadow semua benda. So kat sini toolbar. Okay, seterusnya side panel. Okay, ini side panel nama dia. Okay, yang paling hujung ni side panel. Okay, ini tadi menu bar, ini toolbar. Okay, yang ini adalah side panel. Side panel ni side yang paling hujung sekali. Yang kita nampak ada banyak ni kan, ada template, ada uploads, ada photos, ada elements dan banyak lagi. So kalau kat sinilah yang kita macam tambah elemen kan, macam nampak ni Zaira tambah love, tambah Instagram. Semua ni Zaira ambil daripada kat sidebar ni, kat bahagian elements tu. So
Ya, side panel ni pun penting juga untuk tahu. Dan seterusnya adalah canvas. Okay, canvas, siapa je tak tahu canvas. Okay, canvas tu adalah kertas putih yang paling awal dari tu kan. Kertas putih yang kalau kita tak buat apa-apa, kita akan nampak kertas putih kan. So itu nama dia canvas. So kat canvas ni paling penting juga, the main. So kalau tanpa canvas ni tak ada poster lah, maksudnya tak ada lah design kita. So itulah canvas. So sekarang semua dah tahu. Okay, saya ulang balik. Ini nama dia menu bar. Yang biru ni adalah menu bar. Yang putih kat bawah biru tu nama dia toolbar. Kat situ untuk kita nak customize kita punya format. Lepas tu yang ni, yang hujung kali ni, nama dia side panel dan tengah ni adalah canvas. Kat sini adalah zoom, boleh nak zoom in, zoom out. Lepas tu ini menunjukkan page kita, page berapa. So page 2 ada 2. So okay, itu saja untuk ini. Okay, untuk pengetahuan yang lain juga, sebenarnya dalam Canva ni tak semestinya kita buat poster, kita buat benda yang macam static je tau. Actually kita boleh juga nak buat video. Ni contoh contoh. Oh. Sekejap cepat sikit. So macam kita boleh je kalau nak buat presentation, contohlah kita nak buat presentation, kita bosan lah buat kat Google slide, kita bosan lah buat kat PowerPoint macam like biasa, simple sangat kan. So kita nak buat kat Canva. Canva kan dia lebih nampak wow, cantik kan. Macam kita boleh tambah bunga-bunga ke apa benda ikut suka kita. So tambah. Dan kalau kita nak buat kat sini, contohlah tiba-tiba kita punya presentation tu kita kena ada muka kita bercakap. So kat Canva pun boleh juga present and record. So dia macam kegunaan dia lebih kurang je sama dengan PowerPoint. So kalau kita record tu, sekejap, ya Allah. Tekan tu nanti dia akan tunjuk kamera kita. Check kamera kita lah. I mean ini waktu tadi Zahira record. So ini kamera. So nanti bila dah tekan tu dia akan jadi macam ni. So nanti kalau kita record lah sambil kita slide tu kita cakap okay ni apa benda kan. So tapi yang tak bestnya mungkin lah ada yang tak bestnya kat sini. Dia macam kalau kat PowerPoint kita boleh review balik kan kita punya video tu. Tapi kalau kat sini mungkin kita susah sikit lah nak tengok balik apa yang kita dah recordkan tadi. So nanti dia akan terus download. Dia akan upload your recording tu. Lepas tu dia akan bagi dalam bentuk link. Kalau dia dah bagi bentuk link tu, nanti link tu kita boleh sharekan kepada orang yang kita nak bagi tu. Contoh nak bagi kat kawan kita kan, link kita punya recording tadi. So kita copy link tu kita akan bagi ke orang tu. Ataupun cara lain kita save and exit ataupun kita download video tu. Okay, contohnya macam ni. Okay, dah. Ni contoh lah, ni contoh. Malu pula. Okay, ni contoh video yang Zahira buat. So nanti dah akan ada muka kat tepi ni. Tapi mungkin kecil lah muka kita kat sini. So tak nampak, tak adalah nampak sangat besar muka kita waktu kita present tu. So jadi macam ni. So nanti akan nampak kita buat video sambil kita cakap. Okay, itu satu benda yang mungkin tak tahu, mungkin ramai yang tak tahu sebab Zahira pun macam baru tahu benda ni. So saja nak share. Okay, kita tahu kita boleh buat, kalau dah bosan nak buat kat Google Slide, kita dah bosan nak buat kat PowerPoint, kita boleh cuba juga buat kat Canva. So next. Okay. Okay, benda ni pula. Benda ni mungkin ramai juga tak tahu sebenarnya. Kat Canva ni juga dia membantu kita tau. Contohlah kita nak buat poster, kita nak buat resume, kita nak buat apa-apa design sekalipun tapi kita tak tahu nak guna font apa. Kita tak tahu nak menggunakan matchkan font jenis A ni match dengan jenis yang macam mana,
font yang B ni sesuai dengan font yang apa. So nanti macam Canva ni dia dah sediakan satu tempat, satu platform, nama dia font combination. So saya tekan ni. So kat sini, nampak ke slide saya? Nampak kan? Okay. Kat Nampak. sini, alright, cun. Nama dia font combination. So kita boleh je, kita boleh tengok, kita nak contoh, kita nak ambil yang Arial display. Kat sini ada banyak font. So contoh kita nak ambil yang ni lah kan, kita tak tahu nak matchkan dengan apa. So dia dah bagi tahu font apa, combination apa yang cantik kalau kita gabungkan ni dengan ni. Tengok Franklin. Font ni sesuai dengan font ni. Macam tu. Dia dah tunjuk dah pun. Macam mana dia dah tolong kita semua tu. So macam kita tak payah pening dah nak guna font apa yang cantik untuk gabungan dia. So kat sini dah bagi tahu. Okay. Dan seterusnya. Okay, ini font combination. Nanti link tu akan ada orang share juga link. Zaira akan bagi link untuk buka font combination tu. So kalau siapa-siapa nak cuba, nak tengok ke apa, boleh tekan link tu terus. Okay, yang kedua nama color palette generator. So color palette generator ni lebih kurang macam nak cakapnya, contoh kita tak tahu nak matchkan warna pink ni dengan warna apa. Kita tak tahu nak matchkan kan. So dia dah bantu juga color palette generator ni. So kita buka kat sini. So dia keluar macam ni. Dia dah keluar macam ni. Kenapa tak ni? Okay. Dia dah keluar macam ni. So contoh kita nak contoh dia bagi demo. Contoh demo dia dah bagi warna ni kan. Kita nak matchkan warna coklat ni, nak matchkan dengan warna apa. Dia dah bagi dah. Kat sini pun dia dah bagi code name, code number. So nanti kita boleh je copy paste ni, link copy paste code ni kat dalam tu. Nanti Zaira tunjuk macam ni. Contoh kalau nak upload gambar kita pun boleh. Contoh nak upload, contoh ambil gambar ni. So dia dah bagi kod warna kita. Dia dah bagi kod warna. So, contoh kita nak warna ni tapi kita tak tahu warna dia apa kan. So dia dah bagi tahu warna nama tu apa benda. So macam dah membantu kita kat situ juga Canva ni. Silap. Okay, seterusnya. Okay, yang ketiga ni Canva pun ada sediakan graph maker. Graph maker ni nama pun graph, so dia membuat graph. So kita buka juga tengok apa benda graph maker ni. Okay, ni graph maker. Graph maker contoh kita nak buat graph tapi kita bosan dengan graph yang biasa-biasa warna putih, hitam macam tu je kan. So kita boleh buat graph kat sini juga. Create my graph. Atau do you need help blah blah blah. Okay, I know what graph I need. Okay, dia akan bagi contoh types of graph kat sini ada banyak. So macam kita boleh pilih mana graph kita nak. Kita nak buat graph dalam bentuk pie chart. Okay, pie chart ada line graph, ada flowchart, ada macam-macam lah boleh buat kat sini. So nanti kalau siapa-siapa nak boleh tekan link, nanti ada orang share ke tak tahu. Okay, ni pie chart. Contoh kita nak buat pie chart. Kat sini dia dah bagi contoh design untuk pie chart yang kita rasa macam menarik lah. Kita contoh kita ambil ni kan. So kat sini so dia dah bagi design. So kita edit je lah daripada yang dia bagi ni. Kita tukar-tukar sikit semua tu. So ini kita boleh edit. Edit lah nama dia apa. Semua ni. So dia dah sah. Boleh cuba nanti. Nanti boleh cuba. Okay. Tadi 3 tu, yang pertama tadi font combination. Lepas tu ada color generator dengan graph maker. Ini 3 ni macam mungkin kita tak tahu kewujudan dia. Sekarang kita dah tahu kewujudan dia. Okay. Seterusnya, benda ni bukanlah kaitan dengan Canva sangat pun. Tapi ini macam like step saja Zaira nak share. Step kita nak design poster. Kita kalau contohlah macam sekarang ni mungkinlah manalah tahu suatu hari nanti antara kita akannya jadi
seseorang macam lebih kepada AJK publicity ke, AJK ICT ke. So macam AJK ni, AJK media ni dia banyak buat poster tau. Sebab sekarang ni kan kita dah musim pandemik kan. Semua benda kita sampaikan sesuatu benda tu melalui poster. So kita akan banyak buat poster. Jadi sajalah Zahira nak share juga cara untuk nak buat poster. Yang pertama, poster tu mesti adanya message yang kita nak sampaikan ke orang. Yang kedua adalah design tu sendiri. Okay, start dia. Okay, nanti Zahira tunjuk nanti. Dan ilmu ini pula Zahira dapat nama dia white space. Tahu tak white space apa? White space ataupun nama lain dia adalah negative space. White space ataupun negative space ni actually dia adalah ruang kosong antara elemen dengan page tu. Maksudnya poster, contohlah poster, lepas tu dengan elemen dia yang putih-putih yang kosong-kosong ni nama dia white space. So ataupun negative space. So this is white space yang ruang-ruang kosong ni. Penting tau white space ni actually. Contoh tak kisahlah bukannya poster je actually. Benda ni macam like dalam infografik sekalipun, nak buat sijil ke, nak buat resume ke, nak buat assignment pun perlukan white space ni actually. Contoh kita tengok yang gambar atas ni ada dua gambar dia bagi kat sini. Kalau kita tengok pun kita akan rasa mana mata kita sedap memandang yang mana satu. Mesti kita akan lebih pilih yang belah kiri ni kan daripada yang belah kanan ni. Walaupun nampak meriah tapi dia lebih crowded. Bila terlalu crowded mata kita akan rasa macam tak kena. Dia macam like rasa macam tak kena lah. Dia macam nampak crowded dan agak serabut. So dia macam tak sedap mata memandang. Jadi perlunya ada white space ni untuk menjaga mata-mata kita daripada tengok benda yang agak serabut tu. So kita perlukan white space tu. Nampak kan? Contoh macam kita buat assignment, kita tak jarak. Kita akan rasa macam like ya Allah serabutnya tengok ni. Bye. Apa? Apa benda Zan? Tak ada, teruskan. Okay. So macam ada dua ni kan. Kita akan pilih yang belah kanan kan. Belah kanan. So belah kanan ni nampak ada white space je. So macam lebih cantik lah daripada yang belah kiri ni. Dia lebih kepada sabutlah. Okay. Ada soalan tak apa, sekejap lagi nanti saya tengok. Okay, dah habis. Okay, sekejap ada soalan tak perasan pula. Allah. Macam mana? Sekejap apa soalannya? Ruang putih. Combination ruang putih. Apa function white space untuk senang baca lah dia macam betul lah tu, dia macam like senang baca dan dia lebih kalau white space ni macam mana nak cakap, dia mencantikkan lah, bukan mencantikkan, dia macam kalau kau tengok poster yang serabut tu kau rasa macam sedap ke mata memandang, tak kan? Macam white space tu macam ruang kosong, ruang putih. Nama pun white space tu dia ruang putih ataupun empty space. So, yeah. Okay, ada soalan? Zahira. Kalau ada soalan, ya saya. Macam mana nak buat white space tu? Macam mana? Actually Ada automatic. Bukan. Actually white space tu nak cakapnya kita bila kita buat design tu kan. Sekejap. Bila sekejap saya nak share screen. Ke dia tak ada dalam tu, cuma kita kena buat sendiri? Kita buat Macam sendiri. Kita buat sendiri actually. So nak cakapnya dia buat sendiri dan kita sendiri yang buat white space tu. Macam nak cakap dia lebih kepada kita bagi dia ruang kosong kat antara apa message yang kita nak sampaikan dengan
page tu. Faham tak? Tak apa. Faham, Mungkin faham. kita tunjuk. Kita tunjuk. Okay. Kita tunjuk Kita mula-mula kita buka Canva for Education ya. Siapa yang buka komputer, guna laptop ke ataupun iPad ke apa ke, bolehlah sambil-sambil tu kita buat sama-sama. Okay. Kita type dulu Canva for Education. So, kita ambil yang paling atas ni, Canva for Education Free Graphic Design Tool for Schools. Okay, dia akan keluar macam ni. Bila kita tekan tadi, dia akan keluar macam ni. Ini untuk siapa yang tak pernah buka Canva. Inilah Canva yang saya duk bebel dari tadi tu. Ini tapi ini Canva for Education. Sama je lah, Canva biasa tu sama jugalah. Tapi ini for education. So, siapa yang tak pernah sign up, kita sign up dulu. Kita tunjuk. Kita contohlah kita tak pernah sign up kan. So dia akan keluar macam ni, get started with Canva. Dia ada boleh sign up menggunakan 3 cara, iaitu yang pertama menggunakan Google, menggunakan Facebook dan email. Kalau yang Google macam Zahira menggalakkan untuk kita sign up guna Google kita, sebab Zahira yakin yang semua orang ada Google Mail kan, Gmail. So macam kita senang guna Google tu rosak sebab kita semua ada Gmail kan. So macam Zahira ada 3 email kat sini, tapi kan nama pun Canva for Education, jadi Zahira akan menggunakan email siswa. So tak kisahlah budak UKM ke ataupun yang luar UKM sekalipun, korang mestilah akan ada email korang kat email siswa korang sebagai seorang pelajar kat satu tempat tu. So guna email korang tu, email siswa korang tu. Okay, inilah Canva bila kita dah buka. So kat sini nampak home, ada templates. Kat template kat sini yang tadi Zahira tunjuk tu, yang ada banyak-banyak, ada presentation, ada poster, ada newsletter, proposal, bookmark ke, nak buat kerja ke, semua benda ada kat sini. Pictures pun boleh explore nanti. Okay. Kat tepi ni ada recommended for you. So nanti dia ada tunjuk lah macam-macam banyak ni kan. Keluar macam-macam. Ada poster, contoh kita nak buat poster Chinese New Year, konsep macam boleh je. Kat sini dia dah bagi contoh template. So kita boleh guna dia. Kat sini juga kita boleh buat logo. So kalau tiba-tiba macam contohlah kalau kita ni seorang AJK media sesuatu kelab tu, tiba-tiba kelab awak tu dia suruh awak buat logo baru. So mestilah kita pening kan nak buat logo kat mana. Kita boleh je buat logo tu kat Canva sebab dia dah bagi banyak pilihan. Ya Allah, tekan buat apa. So boleh explore kat sini. Nanti bolehlah tengok, okay. Yang all your design ni, contoh kalau design kita dah buat, lepas tu ni share with you ni, kalau ada orang lain bagi design dia share kat kita. So share with you lah. Okay, ni brand kit ni kalau kita ni macam orang bisnes kan. Contoh kita orang bisnes, so kita ada brand logo sendiri, kita boleh upload kat sini. So nanti kita ada brand colour dan juga font yang tertentu semua tu. Okay, tapi kan kalau siapa yang first time guna ataupun tak ada team lagi, dia akan ada satu lagi nama dia create a team. Tapi Zahira dah guna, so tak boleh nak tunjuk. Create a team tu contohlah Zahira nak buat team dengan MT Ohana yang lain kan. Hello. Okay. Nak buat team dengan Ohana yang lain kan, MT Ohana. So boleh create a team, lepas tu kita tukarkan nama dia. Contoh, okay, tukar ni, dia akan suruh masukkan team name. So kita buatlah MT Ohana, lepas tu nanti tambah orang. Macam tu je lah. Tambah orang ni kita boleh tambah melalui awak masukkan email dia ataupun invite link tu kat orang tu. So nanti orang tu boleh masuk team awak tu terus. Okay. Okay, setakat itu saja untuk yang ni. Okay, sekarang Zahira nak tunjuk create a design. Contoh kalau kita dah nak, kita nak buat dah ni, kita dah nak buat poster, kita nak buat dah, kita nak buat dah
infografik, kita nak buat resume semua tu kan. So kita tekan ni, nampak atas kali ni ada gambar kita kan, gambar kita, email kita tu kan. So kat tepi dia ni ada create a design. So kita tekan ni. Bila kita tekan ni, kalau tengok ni, banyaknya, ada macam-macam kat sini kan. Ada poster, ada flyers, ada infografik, presentation, ada logo, semua macam-macam ada kat sini. So kita boleh buat kat sini. Lepas tu, contohlah kita tak ada, kat sini dia tak ada pula apa yang kita nak. So kita boleh custom size tu. So kita, kalau kita dah tahu kelebaran dia, kita dah tahu ketinggian dia, kita masuk je lah. Ketinggian dia, ni ada pixel, ada dalam bentuk milimeter, ada sentimeter, semua tu. So kita custom je size tu terus. Okay? Alright. Contoh, kan ada banyak kan kat sini, ada poster, ada resume, ada logo, ada macam-macam. Tapi mungkin Zahira tak akan tunjuk lah satu persatu semuanya sekali. Tapi disebabkan ada permintaan daripada seseorang, dia nak Zahira tunjuk cara nak buat desktop wallpaper. Desktop wallpaper. Sekarang kan ramai kan, viral kan, orang buat desktop wallpaper kan, cantik-cantik semua gambar tu kan. Contoh je. Contoh macam Zahira punya desktop wallpaper, ya Allah. Macam ni contoh Zahira punya desktop wallpaper. So macam boleh letak gambar, boleh letak ayat, boleh letak macam-macam. So macam nampak menarik kan. Bila kita buka desktop kita rasa macam, ya Allah cantiknya kita punya desktop. Desktop wallpaper. So kita boleh je design kita punya desktop wallpaper tu kat Canva. Silap buka pula. Sekejap banyak sangat. Okay ni. Ini desktop wallpaper. Kalau ada soalan, terus cakap sebab Zahira macam nak kena tengok soalan semua tu. So tak apa, korang cakap je, korang interrupt je terus Zahira kalau korang nak tanya soalan, okay? Alright. Okay, ini desktop wallpaper. Macam tadi Zahira dah terangkan tadi, atas ni nama dia adalah menu bar. Lepas tu kat sini adalah toolbar. So macam toolbar ni nampak kosong sebab kita tak buat apa-apa lagi kan. Macam kalau kita dah tekan ni, dia dah keluar warna. So kita boleh tukar warna dia. Semua tu kita boleh custom. Lepas tu kat tepi ni tadi adalah side panel. Side panel tu ada banyak macam ada, kat sini ada templates, ada uploads, ada photos, elements, text, audio, background, folders, macam-macam lagi. Nanti bolehlah explore. Nanti sambil-sambil Zahira cakap ni pun korang pun boleh je buat. Okay. Tak apa. Nanti saya tunjuk ini. Okay. Kan ini nama dia Canva for Education kan. Kita dah buka untuk education. Macam untuk mengelakkan kita rasa kena fake hook. So kita siap-siap lah pilih. Kita nak yang apa-apa je. Free. Kat sini free, ada pro. Tapi kalau pro ni tak semua yang boleh kita buat tau. Memanglah education, memanglah dia macam bezanya Canva biasa dengan Canva for Education ni. Canva biasa kita akan lebih macam ada terhad lah, ada limit. Macam contoh kalau kita nak buat satu benda tu, dia macam dia ada pro dia, ada limit dia. Tapi kalau kalau Sekejap Sekejap Okay. Sorry tadi masalah technical. Okay, contoh macam ni kan. Okay, ni kan ada free kan. Kita terus tekan free, nanti dia akan keluar free. Kalau nak tunjuk pro, nanti dia akan tunjuk pro saja. Lepas tu kita kalau tak nak fake hope lah, tiba-tiba yang kita dah pilih something yang sangat cantik tapi tiba-tiba dia kena bayar. So better kita filter dia siap-siap free. So nanti apa yang keluar tu semua adalah free. Okay, so contoh kan Zahira nak buat desktop wallpaper ni kan. Kat sini kalau contohlah kita tak ada idea nak buat desktop wallpaper yang kita macam kita tak ada idea kan. Kat sini dia dah bagi contoh tau. Templates ni maksudnya dia dah bagi contoh yang kita boleh gunakan untuk kita buat kita punya design tu.
So macam dia dah bagi contoh kita nak buat floral kan. So macam dia dah bagi contoh kat sini, kita just tambah tolak je apa benda yang kita tak nak. So macam dah mudah kerja kat situ. Lepas tu upload, tak sorry. Macam tu lah, saya tak nak guna ni. Saya tak nak guna. Yang dia bagi template ni, kita buat sama-sama. Macam tu. Ni kan canvas kan. Canvas kan. So pertama sekali kita tengok kita ubah kita punya background tu kepada yang lebih cantik lah. Maksudnya kan kosong kan, kita buatlah something kat background ni. Contoh kita nak tambah warna kan, kita nak tambah background kan. So kita boleh ambil foto daripada sini. Contoh foto yang dia ada kat sini. So kan tadi dah tekan free kan. So semua gambar yang ada kat sini adalah free. So boleh try kat sini. Contohlah kita nak buat background kita dia lebih kepada futuristic. Futuristic ni contohnya dia macam IT sikit lah. Macam ni nak cakap, dia IT macam tu lah maksudnya. Futuristic ni apa ni? Macam tu lah IT kan. So contoh kita nak ambil ni sebagai kita punya background. So kita ambil lah. Tapi satu lagi, kalau kita nak ambil background tu kan, background tu kalau boleh tak terlalu crowded lah. So ini crowded, so saya buang. Contoh saya nak ambil yang background yang cantik tapi tak crowded. So contoh nak ambil yang ni. So kita drag je dan kita fit scan dia ikut size dia. Kita boleh tarik. So dia jadi macam ni. Oops. Okay, dah fit scan satu gambar ni. Okay, lepas tu kita rasa macam ya Allah, nampak macam terlalu terlalu meriah kan. I mean macam nampak transparency dia macam 100%. So kita boleh kurangkan. Kita nak buat macam ni, nak kurangkan. So ikutlah suka korang, suka hati kan. Okay. Contoh kita nak tambah perkataan. Contoh kita nak tambah teks kan. Kita nak tambah teks. Ada dua cara tau nak tambah teks. Antara dia pertama sekali kat sini kan ada teks kan, kita nak tambah teks. So kita tambahlah macam biasa. Okay, add a heading kan. Ni kalau kita nak buat yang title besar gedabak tu kan. So ini sub heading dia macam kecil sikit dan kat bawah dia lebih kecil. So okay, ini cara pertama. Cara kedua, contohlah korang macam nak cepat kan, korang just boleh tekan je T kat keyboard korang, nanti dia dah keluar. Contoh buat. Kita rasa macam ini kan macam nak kena memerlukan beberapa saat untuk bergerak, untuk tekan semua ni kan. Tapi kalau kita nak cepat, kita boleh je tekan T saja kat keyboard. So nanti dia keluar macam ni. So kita boleh terus edit. Nak kecilkan ke, nak warnakan dia ke, semua tu. Nak boldkan, tukar font, semua. Okay? Just tekan T saja. Tak perlu nak kena tekan satu-satu macam ni. So macam dah menjimatkan masa kat situ. Lepas tu okay, kita tambahlah tulis. Contohlah kan, kita nak buat ada gambar Ohana. Okay, letak gambar Ohana kat sini. Okay. Kalau perasan dia dah bagi alignment tau. Dia akan macam kita boleh nampak benda tu nampak lebih seragam kan, sebab dia dah ada ruler nama dia. So okay, contoh kita nak tambah gambar kan. Tambah gambar, fotos. Kita nak tambah fotos. Kat sini dia dah bagi foto. So kan tadi Zaira dah tekan free kat sini. So gambar-gambar dia bagi ni semua gambar free. Contoh, kalau kita nak upload gambar kita sendiri, kita rasa bosan lah gambar dia bagi ni, kita nak guna gambar kita sendiri kan. So kalau kita nak tambah gambar sendiri, kat sini ada upload. So kita tekan upload tu. Kat sini kita nak upload image ke, nak upload video ataupun audio, dia ada kat sini. So kita upload je media. Okay, satu cara kita upload macam biasa kan. Kita upload macam ni. Tapi satu cara lagi nak lebih mudah. Alamak. Saya dah
Korang tak nampak kan kalau Zaira share macam ni. Tak apalah. Apabila. Contoh, okay, upload macam biasa je lah sebab tak boleh nak nampak apa yang Zaira buat tadi tu. Okay, okay. Boleh upload. Contoh nak tambah gambar Ohana. Kita boleh masukkan macam biasa. So dia akan upload gambar tu. So nanti kita just drag je. Kita letak je kat dalam ni. So kita tambah gambar. Tapi ada satu lagi. Mungkin ada yang dah tahu tapi mungkin ada yang tak tahu. Nama dia frame. Frame. Kita tekan frame. Ya Allah, silap. Astagfirullah. Element, sorry. Frame tu kat elements. So nanti dia akan keluar macam ni. Kalau kita perasan kan, dia macam like gambar pemandangan macam ni. So ni nama dia frame. Contoh kalau kita nak buat frame tu, kita rasa macam kita nak ambil gambar, kita nak ambil frame ni lah, kita nak tambah frame ni kan. Kita nak buat bentuk yang macam curve macam tu. Dia tak adalah kotak biasa kan. So macam nak buat curve. Contoh, kita boleh je contoh kita boleh masukkan gambar macam tu je. Ambil gambar ni je lah. So masukkan je. Tada! Dah masuk gambar. Tapi gambar ni macam tak tu sangat. Okay, senang je kan? Kalau frame ni, okay kita tunjuk balik lah kan. Frame contohlah, frame tu kat elements tau. So kita type frames ataupun kat tepi ni pun dia sebenarnya dah bagi dah frame kat sini. Korang tengok je kat frame tu, korang nak buat frame tu bentuk bulat. Korang nak masukkan gambar. Contoh nak masukkan gambar siapa lah. Contohlah nak masukkan gambar Yamin. Contoh. Contoh kan. Contoh tak nak masuk gambar Yamin. So kita tarik, kita just masukkan tu je. Kan senang kan? So macam terus ambil bentuk frame tu. Lepas tu ambil gambar, terus drag masukkan. Dia masukkan dalam bentuk macam tu. So, tada! Tada! Senang saja. Okay. Apa-apa je lah. Nanti boleh hias sendiri. Lepas tu nak tambah elemen. Contoh nak tambah elemen notes. So, kita tambah notes. Kita tambahlah ikut suka hati kita, ikut kreativiti. Semua orang ada kreativiti. Semua orang kreatif sebenarnya. Cuma dia ada kreativiti masing-masing. Okay. Dan satu lagi. Contohlah kalau kita nak duplicate macam biasa tau. Ada satu cara duplicate yang atas ni. Ini duplicate tau. Yang bentuk yang nampak ni yang petak ni ada tambah kat tengah tu. Itu duplicate. Kita duplicate macam ni. Tapi ada satu cara lagi, kalau nak duplicate, mungkin ada yang dah tahu tapi boleh je kita share juga. Duplicate antaranya satu cara lagi, korang tekan kat keyboard korang, Ctrl, 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 lepas tu korang tekan D. So dia akan duplicate. So macam itulah cara nak duplicate. Untuk kalau korang boleh je duplicate yang cara macam tadi. Ataupun satu lagi cara nak duplicate, korang tekan kat keyboard korang Alt, ultimate, lepas tu korang drag. Drag guna mouse korang. So itu cara yang ketiga untuk duplicate gambar korang. Okay. Seterusnya, okay. Apa-apa je nanti korang bolehlah try nanti. Korang try sendiri macam mana nak buat semua ni. Korang tambahlah apa-apa notes kan. Nak buat kata-kata semangat ke apa kan. Korang buat je lah. Boleh try nanti untuk desktop masing-masing. Lepas tu, okay ini mungkin keluar tajuk sikit. Ini kan desktop wallpaper kan. Tapi contohlah anda kata kita nak buat poster. Nak buat poster. Tapi Zaira nak ingatkan, kita boleh je nak tambah font jenis macam-macam sekalipun. Tapi kalau boleh seeloknya kalau kita nak tambah perkataan. Silap. Kita nak tambah perkataan.
Zaira sarankan nak guna font. Font tu paling maksimum korang boleh guna 3 je. Maksudnya, okey, ulang balik Kalau font, seeloknya kalau nak buat, tak kisahlah poster ke, nak buat infografik sekalipun atau apa sekalipun, font paling maksimum jenis tulisan semaksimumnya 3 jenis saja. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu lebih. Paling banyak pula 3 atau 4. Kalau boleh 3 atau 4. Jangan terlalu banyak sangat jenis tulisan sebab kalau terlalu banyak sangat tulisan nanti dia akan nampak agak serabut tau. Contohnya kita buat, okey ni dah 1, ni dah 2. Contoh kita nak tambah lagi. Kita nak tambah lagi tulisan kan. Kita nak tambah lagi good luck, good job. Okay, ni dah 1 tulisan, ni dah 2 tulisan, ni dah 3 tulisan. Kita nak tambah lagi something. Okay, nak tambah 4 flag. Aku tak ada idea. Contoh 4 flag. Lepas tu 4 flag ni kita ambil lagi tulisan lain. Tulisan berangkai lah. Kita ambil tulisan berangkai kan. Kita nak ambil tulisan ni. So macam contoh kita buat lebih daripada 3. Allah. Macam. Kita buat lebih daripada 3. Tak kerasa macam like serabut gila. Ni 1 tulisan, ni 2 tulisan, ni 3 tulisan, 4. Dia macam like, ya Allah, dalam satu poster, bayangkan ni poster, bayangkan poster ada banyak tulisan. So tak kerasa macam white space tu tak ada. Macam white space tadi tu kan, contoh white space kan. Ni, nampak tak contoh ni gambar ni dengan background belakang. Dia ada ruang. So ni lah nama dia white space. Nampak ruang ni. Tulisan dengan gambar dengan background belakang, yang ruang kosong tu white space dia. So ada white space. Jangan terlalu macam banyak sangat sampaikan crowded dia macam like tak ada ruang kosong. Lepas tu tulisan maksimum tadi saya dah cakap 3 saja. Lepas tu kalau satu lagi contoh nak tambah logo. Tambah logo. Kita nak tambah logo. Kita tambah logo. Sekejap. Oh, banyak. Contoh nak tambah logo kan. Nak tambah logo Hana. Tak nak logo ni. Logo Hana yang tak apa. Contoh nak tambah logo Hana kan. Tak ada yang kosong. Lepas tu kita nak tambah logo, contoh kita ambil JK apa. Ambil JK Kekiso. Satu lagi susunan, kalau boleh lah macam ni apa yang Zaira belajar daripada senior Zaira. Maps. Dia kalau susunan logo seeloknya yang paling tepi belah kanan adalah logo kita punya, contohlah kita punya kelab, kita punya jawatankuasa. Ni logo kita. Lepas tu yang kedua sebelah dia baru logo besar sikit, organisasi yang besar sikit. Mungkin kita bukan satu organisasi yang memang betul-betul kan, tapi contoh macam ni logo kita punya kelab. Lepas tu ini logo kita punya college contohnya. Logo college, lepas tu baru logo UKM. So nak buat susunan logo macam tu tau. Paling hujung belah kanan adalah logo satu badan organisasi yang lebih kecil. Lepas tu besar sikit baru besar. Itu susunan logo dia. Okay. Satu lagi, contoh kan, kita nak letak gambar kita. Tadi kan. Contohlah gambar Yamin. Dah ada gambar Yamin ni. Contoh kan, gambar Yamin. Kita nak buang background. Kita nak buang background dia. Tapi kalau Canva Pro, dia tak ada tau. Kalau Canva Pro baru dia ada. Maksudnya tekan gambar ni, pergi kat effect. Kat effect sini, dia ada banyak macam kat sini.
Tapi kalau perasan background remover dia ni adalah pro. So kita tak boleh lah nak buat sebab kita kena bayar lah kan. Kalau sanggup bayar mungkin dapatlah pro tu. So nanti dapat boleh remove dia punya background belakang. Tapi Zaira nak share contoh. Alamak tak nampak masalah ni. Tak apalah. Okay, ni selalunya kalau Zaira nak upload gambar, dia nak buang background dia, Zaira guna link ni, guna website ni, remove background, remove.bg. So kat sini kita boleh remove background. Contohlah Zaira ambil gambar, kita ambil mangsa kita malam ni adalah Yamin, okay, kita ambil gambar Yamin, kita tekan gambar Yamin, lepas tu nanti dia akan remove background dia. So kita boleh edit. Kalau macam rasa macam nampak serabut lah kat tepi-tepi ni, kita boleh edit kan. Apa-apalah. Alamak, sorry. Okay. Boleh edit. Okay, ini cara untuk nak edit, nak remove background dia. Okay, bila dah ni baru kita download. Allah, dah download dah. Okay, kita dah download kan. So itu cara dia. Tapi kalau contohlah kita sanggup bayar kan, Canva Pro kan. So bolehlah bayar dan kita boleh remove macam tu je. Tapi anda kata tu macam yang tadi Zaira tunjuk tadi cara dia. Okay, contoh. Okay, tada, dah remove. Siap Yamin, sorry Yamin. Okay. Alright. Okay. Macam tu je. Nak buat desktop wallpaper. Oh, satu lagi. Saya nak cakap, alamak, minta maaf sangat, minta maaf semua. Saya lupa nak cakap. Apa-apa yang kita edit ni, kalau kita dah masuk gunakan akaun satu benda tu, kita masuk ni menggunakan akaun, contoh guna akaun siswa kita, semua benda yang kita edit, even sekecil benda kita gerak sikit ni pun, dia akan kata all changes save. Maksudnya, contohlah anda kata kita tengah edit ni, tiba-tiba laptop kita ni tertutup pula, kita mati ataupun bateri habis kan, tiba-tiba je terpadam. So jangan risau, semua changes tadi tu, semua benda even gerak sikit ni pun dia akan terus save. So nanti kita pergi kat home, dia akan ada kat sini. Dia tengah loading sikit. So kita boleh, minta maaf juga lupa nak tukar nama. So boleh macam tu. So okay, minta maaf internet lambat sikit sebab tu je. Okay, kan tadi ada orang tanya macam mana nak share, boleh ke share ke orang Boleh. Macam contoh macam tadi kan Zaira ada tunjuk kan, waktu kat PowerPoint tadi Zaira tunjuk Zaira share kat orang kan. So kita nampak kan atas ni kat menu bar ni kan ada nama kan, ada try Canva Pro, download, lepas tu tiga titik bertindih ni, kat tepi ni, kat tengah-tengah ni ada share. Kita tekan share tu. Dia ada dua cara. Satu, awak masukkan email orang tu. Masukkan email, contoh awak dah tahu email seseorang. Contoh awak, macam tu guna email saya kan. Okay, ini contoh. Dia macam like kita nak share kat macam dia, cara dia sama juga macam yang kita nak share kat Google, macam kita share kat Google Slide, Google Docs kan. Kita bagi masukkan email orang tu, lepas tu kita boleh pilih nak can edit ataupun just view saja. So kalau kita tekan can edit, orang yang dapat email tu dia boleh edit. Kalau view, dia view saja. So kita hantar mesej ni, lepas tu kita hantar ke orang tu. Macam tu. Ataupun cara lain kat sini, kat bawah ni, share a link to edit. Ataupun kat sini kita boleh pilih share a link to view. Macam contoh tadi. Ataupun kalau kita guna Canva Pro, dia akan share link to use as template. So orang tu boleh gunakan kita punya ni untuk jadikan sebagai template. Ini untuk view saja. Ataupun nak bagi orang tu edit. So kita boleh copy link tu.
Kemudian kita copy link tu, kita send ke orang tu. So nanti orang yang dapat link tu, contoh sekejap kenapa tak boleh? Ni. Okay. Contoh Zaira share link. So Zaira share link kat chat tu. So nanti orang yang buka link tu, yang tekan link tu, dia boleh masuk dan dia boleh edit. Okay. Okay. Nampaknya Yamin dah masuk. Kat sini ada Yamin. So Yamin, dia boleh edit. Cuba edit. Cuba Ainin ataupun Yamin edit. Nanti kita boleh nampak tau orang tu edit. Hello, boleh tak edit? Nak tunjuk. Hello. Kejap lain aku macam slow sikit. Okay, ini. Okay, it's okay. So nanti contoh kan ada 2 orang ni dah masuk kan. So orang yang edit ni, contoh kita sebagai seorang yang membuat, kita yang owner, kita boleh nampak. Contoh Yamin, okay nampak. Ni siapa ni? Okay, ni Yamin. Okay, ini Ainin. Kita boleh nampak orang tu edit. Orang tu nak gerak ke tepi ke sana. Macam kita boleh nampak. Kita boleh share link kita yang kita buat tu. Kita buat design ni, kita boleh share link tu kat orang. So tada, senang je. So kita boleh design sama-sama. Tak adalah kita buat design seseorang. Pada kita pening seseorang, kita fikir seseorang semua benda. Jadi senang. Foto, okay Izzati, ada Ati. Tengok, semua orang boleh edit. So tak adalah seorang-seorang pening buat semua benda Allah ni. So nanti kalau contoh macam AJK, contoh sekarang ni kan banyak kita perasan setiap minggu ada Inoculus, ada Espresso, ada JK, apa lagi? JK, Espresso, Inoculus dengan Caring. Kan kalau perasan 3 ni kan selalu share poster kan. Contoh kalau, contoh kan. Okay, thank you Ati. Wow, cantik. Contoh kalau tiga JK ni macam nak buat poster, lepas tu kita takkanlah seorang je yang buat poster kan. So macam kita sekarang dah boleh edit sama-sama. So tak adalah stress seorang-seorang nak kena fikir edit semua bagai tu seorang-seorang. So ya, kita boleh mudahkan kerja orang. Kita mudahkan kerja orang, Allah mudahkan kerja kita. Okay. Okay, setakat tu itu saja kot yang saya nak kongsi. Zaira. Ya, saya. Warna dekat objek. Oh, bagus soalan tu. Lepas tu soalan yang kedua, macam mana nak movekan satu benda tu ke belakang ataupun ke depan? Maksudnya? Macam sekarang gambar Yamin kat depan, nak bagi gambar Yamin tertutup ke belakang. Lepas tu soalan yang ketiga, kita nak scene dalam bentuk apa? PNG ke, PDF ke? Okay, thank you soalan tadi. Soalan yang pertama tadi, apa warna contoh, kita rasa bosan lah. Hai Jira. Okay, contoh yang ni kan, message ni kan. So kita rasa bosan, ya Allah bosannya warna kuning kan. So boleh tukar kat sini, dia akan kat bahagian toolbar ni, dia akan tunjuk warna-warna. Contoh kalau tak suka warna kuning tu, kita tukar warna kuning. Dia kat sini dia dah contoh. Kat sini ada warna-warna yang macam mungkin match dengan sekeliling dia. Contoh kan background ni kan. So dia macam bolehlah pilih antara warna-warna kat sini. Ya Allah, sorry. Ada orang meletup pula. So kita nak ambil warna ni. Ataupun kalau kita dah bosan, kita bosan dengan warna-warna ni, kita boleh ambil yang ni. So kita tukar-tukar warna kat sini saja. Okay. So macam kita bosan, tak suka warna yang cerah suka kot. Macam ni. So boleh je nak tukar yang warna hitam ni, tukar warna ni ke, nak tukar warna pink ni dengan warna kuning ni ke, boleh tukar. Okay. Okay, kita tekan gambar ni, contoh kita nak tukar gambar ni, so dia akan keluar macam ni. Itulah cara nak warnakan dia. Soalan kedua tadi apa? Oh, position kalau yang soalan kedua tadi macam Yamin kata, apa-apa je lah. Yamin kata Yamin nak sorokkan muka Yamin ni kan. Yamin tekan gambar Yamin ni. Oh, silap. Tekan Yamin, gambar ni. Tekan gambar. Nampak tak position? Kat bahagian toolbar ni ada position. So kita tekan position tu. So kat sini ada backward, ada forward. So tekan backward. So dia akan menyorok kat belakang ni. So kita tak nampak dah Yamin. Okay.
Contoh kita nak gerakkan dia balik position dia, pergi ke depan. Macam tu. Lepas tu contoh kita nak bagi dia center. Dia akan center, dia bagi middle, semua tu. So kat itulah cara nak positionkan dia. So kita boleh je nak alamak, Nani. Okay. Okay. Macam tu. Apa lagi soalan ketiga dia? Lupa lah. Save PNG ke PDF ke? Okay, nak save. Kalau nak save pula, okay, contoh kita dah settle dah. Kita dah settle. So nampak tak titik 3 bertindih ni ke atas sebelah download tu? Sorry. Pening kepala. Okay kan ada share. Ada share kat sebelah share ni ada download. So tekan download ni. Lepas tu kan ada kan nampak file tab kan. Type. So kat sini ada type dalam bentuk PNG, ada JPG atau JPEG, ada PDF, ada contoh kalau video kita boleh download dia sebagai MP4, GIF, PDF, print. So contoh kalau kita nak print ni, kita nak download gambar ni as JPEG. JPEG ni untuk size image lah. So kita tekan JPEG ni, JPG, so download. So nanti dia download. Sudah download. Tada, dah download. Macam tu je. So, nanti kita boleh open, kita tengok balik kita punya gambar. Nampak ke? Korang tak nampak kan? Tak apa. Nanti kalau korang download tu, nanti dia akan keluar lah dalam bentuk tu. Contoh kat titik bertindih ni, tak sentuh titik bertindih ni. Kat sini ada download, share link, present. Kalau buat presentation ke apa boleh present and record. So kat sini ada nak share kat Facebook ke, kat Twitter ke, semua boleh. So boleh cuba nanti. Okay, itu saja. Ada soalan lagi? Sila. Tak menarik lah. Share macam ni. Ada soalan dekat Teams. Halah. Sekejap Adila tanya, apa beza Canva dengan Adobe Photoshop Jira? Cantik soalan ni. Mungkin kalau siapa yang dah selalu design ni, mesti korang perasan ada Adobe Photoshop, ada Illustrator, ada macam-macam lah. Memang ada banyak lah. Kalau Adobe ni, kalau Adobe ni selalunya dia professional level sikit. Dia macam, contoh macam Zahira cakap, okay Canva ni, dia kalau Canva ni actually, dia macam kalau kita as student tapi kita tak ada basic design ni. Macam kita bukanlah seorang ID tu interior designer. Kita bukanlah seorang graphic designer kan. Kita tak ada bakat dalam seni. So boleh je menggunakan Canva ni. Canva ni like macam orang-orang macam kita yang tak ada IT ni. IT maksudnya dia macam kurang kepada design. So Canva ni untuk kita. Dia lebih kepada macam kita. Tapi kalau Adobe ni, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, semua Adobe jenis tak kisahlah Illustrator ke apa nama yang lain tu. Tak ingat lah tapi Illustrator, Photoshop semua tu beza dia sebab dia level dia lebih professional. So kalau kita buka Photoshop kan, alah Zahira tak ada Photoshop lah. So tak boleh nak tunjuk. Contoh kalau kita buka Photoshop, dia akan banyak tools tau. Macam ni tak banyak tools lagi tau. So macam sikit je tools dia kan. Tapi kalau kita buka Photoshop, tools dia lebih complicated dan lebih banyak dan kita akan rasa macam buat benda ni dia akan buat pening lah. So macam kita tak ada, kita bukanlah professional, so macam agak susah lah untuk menggunakan Photoshop tu. Tapi boleh je nak guna. Kita boleh belajar daripada orang yang lebih pakar kan. Kita boleh je gunakan, kita belajar gunakan Photoshop tu, even though agak payah. Tapi itulah beza dia macam tu lah. Beza dia Photoshop tu lebih kepada professional level. Tapi Canva ni untuk kita yang biasa-biasa. Actually tak adalah biasa sangat. Ada je orang yang designer gunakan Canva ni. Okay? Next.
Oh ya, contoh kan contoh kalau ni kan kita rasa macam size canvas ni terlalu kecil, kita tak nampak kan. Kita boleh tukar, kat sini ada zoom 300, kalau nak tengok dekat-dekat kan 300, kita boleh zoom 75, fit tu bagi macam ni. Tapi kan andai kata rasa macam still tak nampak, kita boleh je tekan kat keyboard kita, control CTRL, control, lepas tu kita ambil mouse kita gerak-gerakkan dia. So dia akan jadi macam alamak, salah pula nak buat. Geram pula aku. Okay, kita gerak-gerakkan dia. Kita boleh nampak, kita nak bagi dia besar-besar betul-betul screen kita. So boleh, kalau nak zoom in, zoom out semua tu kat sini. Ataupun cara yang kedua tadi, kita tekan control, lepas tu kita guna mouse kita untuk gerak-gerakkan dia. So ya, macam tu. Okay, itu saja. Ada lagi apa-apa soalan? Macam mana nak tambah emoji dekat poster? Macam nak tambah emoji? Oh. Control lah, step. Oh, yang control tu Window Tapi yang kat sini pun ada lah actually emoji kat sini. Kan kat bahagian panel, side panel tu kan, side panel kat bawah sekali ni kan tadi tak nampak kan. Ni ada background, ada folders, lepas tu kat sini ada more. Tekan more tu dia akan keluar macam ni, ada chart, ada style, semua-semua tu. So kat sini ada emoji. So boleh je nak masukkan emoji. Macam emoji yang kita selalu guna tu kan, dia nak guna emoji apa yang senyum ni. Tada! Ada emoji. Okay. Ataupun, ni cara Yamin ajar. Kita tekan window kat keyboard, tekan window. Lepas tu kita tekan titik titik. Alamak. Yang cakap. Betul kan? Betul lah. Dia dah keluar. Nampak ke? Ada emoji tu. Nampak ke? Nampak ke? Nampak. Alright. Itulah cara dia. Tekan window. Window tu yang kalau kita tengok kat keyboard tu, ada peta macam tingkap. Window tingkap kan. Tingkap. Tekan tingkap tu. Lepas tu tekan yang kat keyboard atas ultimate ada titik. Ada full stop. Ada titik. Ataupun yang simbol yang lebih besar tu. So kita tekan tu. Kita tekan window, kita tekan titik tu. So dia akan keluar macam ni juga. So boleh je nak guna ni. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Tapi kat sini ada emoji. So boleh explore. So ada soalan lain? Dah tu je lah kot. Okay. Itu sahaja. Kalau ada yang tak faham ke nak tanya apa-apa, boleh PM ke P. Maksudnya kita dengan siapa? Ya Allah. Adam. Betul lah. Tapi sebab perempuan selalu kata lelaki semua sama, maknanya kita dengan siapa? Okay, itu sahaja kot daripada Zahira. Tapi kalau ada soalan, bolehlah PM tepi ke nak apa-apa. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Zahira atas perkongsian pada malam ni. Okay, banyak benda baru yang Zahira kongsi yang sebelum ni kita tak tahu dan malam ni kita tahu. Dan kita boleh gunakan apa yang Zahira kongsi ni untuk kita buat poster, flyer, video dan post-post yang lebih kemas dan menarik. Okay, lagi kami akan sharekan feedback form dekat chat box. Nanti boleh isi untuk kehadiran dan untuk sijil. Bagi yang tak boleh buka chat box, boleh hubungi siapa-siapa yang anda kenal dalam ni untuk dapatkan link feedback form tu. Ni link dah dikongsi dekat chat box.
Fatin dah send. Boleh isi. Baik. Okay, satu lagi minggu depan hari Khamis kita ada lagi satu slot tentang cara menggunakan Filmora yang akan disampaikan oleh Hanis Alvani. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Tak gambar. Tak gambar. Ya Allah, Adin. Okay, thank you semua. Tak gambar. Tak kat gambar. Boleh buka kamera. Buka lah kamera. Semua buka lah kamera. Ya Allah. Jap. Sabar jap. Hai Rush. Kawan saya. Hai. Ya Allah. Hai Saya dah Rush. sebut kawan dia dah. Ya Allah, Izzat. So Izzat buka kamera. Bagus lah Izzat buka kamera. Izzat. Ni Yamin. Ni lah Izzat. Okay. Kenal lah. JPP. Okay. Naiman mana? Ya Allah, bagusnya korang. Saya nak nangis. Gila. Siapa nak tangga gambar? Izzat dapat buka feedback form tak? Dekat chat box. Ke tak dapat? Aku ke? Dapat buka. Aku tak dalam group so tak ada chatbox pun. Betul lah, tak ada chat box kan kalau guest. Alright. Oh. Lagi ambil kat Zahirah link tu. Okay. Baik. Izzat siapa ni Min? Apa benda? Apa Zal? Izzat orang hebat Izzat metrik. Oh. Ya. KMS. Selangor. Oh. Dengan Selangor. Yeah. Okey, siapa lagi nak buka? Sila buka. Kalau tak saya merajuk. Tak, gerak. Nak pilih scene apa ni? Ha? Nak pilih Oh. scene apa? Ikutlah yang nak guna apa. Ni tak ramai pun ni. Tak nak buka lah yang lain. Cepat guys. Alah, scene tak boleh buka pun. Dia slow. Try siapa-siapa yang boleh silakan ubah scene. Nah, yang mana? Scene. Oh, Pilih je yang mana yang muat semua masuk. Allah turunnya. Ya Rabbi. Jangan sabar Kita pilih yang mana yang lebih molek sikit. Bal ke tu? Tak ada lah, tak cantik lah. Ini je yang cantik bagi saya. Hai. Lah, apa-apa je lah. Tengok Adam. Kan Adam? Adam. Ada gambar. Hati. Ya Allah, Adam mati. Astagfirullah. Hati pun. Okay. Dia set letak gambar kaku. Okay, dah ke? Kita buka lah. Kita tangkap gambar sekarang. Okay. Mana hilang ni? Tadi ada orang kat tengah ni. Tadi siapa ya? Adam ya? Ya Allah, Yamin jangan. Yamin jangan. Yamin. Gunalah muka sendiri ya Rabbi. Zahirah memang macam ni. Apa tu? Ya Allah, Izan. Diam. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buat gaya lain. 3. Allah, jap. Tertekan lain mak. Okay, 1, 2. Kenapa aku juga yang tak gambar? Orang lain tak gambar. Saya nak buat peace. Gambar aku nampak tak? Gambar, kau tak ada. Gambar apa keluar? Aku keluar gambar apa? Tak ada gambar. Ya Dam, kau kat mana tu Dam? Kau kat Semak ke mana? Ya Allah, ini kamera belakang. Semak ni. Dia buat Dam lah. Okay, 1, 2, 3. Cepat dah tangkaplah gambar. Siapa tak ada gambar? Siapa tak gambar? Ya Allah. Aku. Dia tak gambar tu kecil ni. Tu Fatin ke tu? Yamin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Yang ni, asal Yamin yang kau dah idol sendiri? Mampu tayang gambar tu kecil lah. Ya Rabbi, lakar dah korang. Hati dah boleh berhenti senyum Hati. Hati dah boleh berhenti senyum. Sama. Hati Okay. dah boleh berhenti. Okay.
Thank you. Thank you semua. Baik. Kalau tak faham boleh PM tepi. Thank you Zahira. Mantap lah Zahira. Thank you Thank you Zahira. Zira. Thank you. Thank you.